Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku ini adalah sebuah kisah seram, iaitu kisah yang benar yang telah disaksikan oleh seorang ustaz, iaitu hantu raya yang sedang menjilat air mayat tuannya. Biasanya dikaitkan dengan hantu raya ni iaitu hantu yang telah dibela oleh seseorang. Tetapi apabila seseorang itu tidak sempat untuk meninggalkan hantu rayanya sebelum dia meninggal dunia, jadi hantu raya itu masih lagi mempunyai tuan walaupun si tuan itu sudah menjadi mayat. Ikutilah kisah seram aku. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram daripada aku ini. Komen anda itu adalah gratis dan subscribe anda juga adalah yang paling disukai. Dan jangan lupa tekan loceng supaya anda akan dapat kisah-kisah yang baru daripada aku. Semoga anda berada dalam keadaan baik, sihat, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilapangkan dada dan dimurahkan rezeki juga. Ikutilah kisah seram daripadaku. Sebagai seorang manusia, juga sebagai hamba Allah, kita amat ditegah sama sekali untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Tentang satu kisah di mana seorang ustaz menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri satu lembaga sedang asyik menjilat air mandian mayat di sebuah sudut dalam sebuah rumah yang baru saja tuannya meninggal dunia. Apakah sebenarnya yang terjadi? Kisah ini diceritakan sendiri oleh seorang ustaz kepada seorang wartawan yang mengenai seorang penelayan yang gara-garanya membela hantu raya bertujuan membantu setiap pekerjaan hariannya ke laut menangkap ikan sebelum ditimpa penyakit misteri yang berbulan-bulan ditanggung sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di sisi keluarganya. Suasana sedih melanda keluarga arwah Wak Tantory. Setelah mengalami sakit misteri berbulan-bulan, akhirnya Wak Tantory menghembus nafasnya yang terakhir. Keperitan yang ditanggung oleh Wak Tantory semasa nazak memberikan keinsafan kepada isterinya dan 3 orang anak lelakinya dan seorang anak perempuannya, iaitu Tajul, Saman dan juga Saiful. Menurut penduduk kampung, arwah Wak Tantory cukup gagah dan masih tegak seperti orang muda walaupun usianya sudah mencapai 80-an. Setiap hari Wak Tantory tidak pernah mengeluh apabila melakukan kerja hariannya ke laut demi menangkap ikan. Beliau adalah seorang nelayan. Kalau dilihat dari segi kerja Wak Tantory, orang muda pun tidak mampu untuk melakukan seperti dirinya. Tetapi bagi Wak Tantory, kerja berat menarik pukat bersendirian tidak pernah membuatnya sakit ataupun letih. Begitu juga dengan selera Wak Tantory yang membuatkan isterinya merasa hairan. Selalunya pada usia seperti Wak Tantory, orang lain sudah kehilangan selera makan dan nafsu seks. Tetapi berbeza dengan Wak Tantory yang selalu bertenaga dan berselera besar, isterinya pula menyangka suaminya cukup sihat dan kuat kerana mengamalkan ubat akar kayu. Oleh kerana kekuatan yang luar biasa, Wak Tantory menjadi buah mulut penduduk kampung yang memuji dan kagum dengan kehebatannya. Kerjanya di laut, dia sangat kuat. Biasanya dia hanya bersendirian melakukan kerja sebagai seorang nelayan.
Subuh lagi dia sudah keluar ke laut dan sekitar jam 8 pagi dia akan pulang membawa banyak hasil laut yang cukup berbaloi untuk keluarganya. Oleh kerana ketiga-tiga anaknya bekerja di bandar, Wak Tantori melakukan semua kerja itu kesorangan diri walaupun ramai yang meragui kemampuannya. Walaupun gagah mana, takdir tidak boleh dielak. Akhirnya Wak Tantori jatuh sakit secara mengejut. Peliknya dia tidak menghadapi sebarang penyakit seperti darah tinggi atau kencing manis maupun buah pinggang ataupun jantung. Sakit yang dialaminya cukup menyeksakan sehingga dia terbaring kaku di atas katil. Walaupun sakit sederanya tetap sama seperti dulu. Selalunya rutin makan Wak Tantori ialah nasi bersama seekor ayam bakar. Sebaik saja makanan itu dihidangkan kepadanya, sekedip mata saja Wak Tantori boleh habiskan seperti orang sedang lapar sangat. Dia selalu merengek meminta makanan walaupun baru sebentar tadi sudah dihidangkan kepadanya. Isterinya cukup hairan dengan sikap suaminya yang luar biasa itu. Sepanjang hidup bersama Wak Tantori, belum pernah dia melihat suaminya melantak semua makanan itu di dalam masa yang singkat. Cuba anda bayangkan, seorang yang berumur 80-an mempunyai nafsu makan yang sangat kuat. Dan kekuatan yang ada pada dirinya mengalahkan orang yang muda pada ketika itu. Ikutilah kisah yang seterusnya. Semakin hari penyakit Wak Tantori ini semakin parah. Setiap hari apa saja penduduk kampung datang ke rumahnya melawat dan juga membaca Yasin untuk dirinya. Setiap kali dibacakan Yasin, Wak Tantori akan meraung kepanasan. Beberapa orang doktor pernah datang ke rumah Wak Tantori untuk merawat penyakitnya. Namun selepas diperiksa, mereka berkata Wak Tantori tidak mengalami sebarang apa penyakit pun. Mereka percaya Wak Tantori mengalami penyakit tua kerana umurnya. Semakin hari mukanya semakin pucat dan hitam seperti kepanasan, cukup menggerunkan. Isteri dan anak-anaknya tidak sanggup melihat penderitaan yang dialami oleh Wak Tantori. Akhirnya mereka memanggil ustaz yang tinggal di kampung seberang untuk membantu masalah itu. Dah berapa lama Wak Tantori ini sakit, Mak Tijah? Tanya ustaz yang duduk di sebelah suaminya. Adalah 5 bulan, ustaz, balasnya sayu. Masya Allah, ucapnya perlahan. Sambil mengelengkan kepala melihat wajah Wak Tantori, ustaz kemudian membaca sesuatu sambil menyentuh dahi Wak Tantori. Perlahan-lahan dia membaca beberapa surah untuk meringankan kesakitan Wak Tantori. Jangan sentuh aku, panas, jerit Wak Tantori sebaik saja Ustaz Aziz menyentuh dahinya buat kali ketiga. Jangan sentuh dahi aku, tolong. Panas. Jangan sentuh aku, panas. Beberapa orang penduduk kampung sedang membaca Yasin dan dengan nada yang sedang duduk di ruang tamu, rumah Wak Tantori tersentak melihat jeritan kuat daripada Wak Tantori. Walaupun Wak Tantori kelihatan nazak, tapi suaranya amat kuat bertenaga. Tolong, panas. Ustaz dapat merasakan kelainan suara itu yang dianggap bukan suara daripada Wak Tantori. Mungkin ada sesuatu yang ada di dalam tubuh badan Wak Tantori. Ustaz terus membaca ayat Al-Quran dengan diikuti bacaan Yasin oleh penduduk kampung. Keadaan Wak Tantori semakin gelisah. Dia cuba meronta ke kiri dan ke kanan seperti kesakitan. Kepanasan. Panas. Dia beberapa kali meminta air untuk minum kerana terasa badannya terlalu panas. Akhirnya tanpa disedari,
Wak Tantori menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tiba-tiba saja badan yang gempal bertukar menjadi kurus kering seperti sudah lama meninggal dunia. Mak Tijah, Wak Tantori sudah meninggal dunia. Pergilah panggil tukang mandi mayat segera. Jangan lengah-lengahkan lagi. Mayat arwah perlu dikebumikan segera, kata Ustaz dengan tenang. Sementara menunggu tukang mandi mayat tiba, mereka membiarkan jenazah arwah Wak Tantori di ruang tamu rumah itu. Memandangkan hampir masuk waktu isyak, semua tetamu kemudiannya turun dari rumah ke surau tidak jauh dari situ untuk solat isyak. Selepas solat isyak, jenazah Wak Tantori dimandikan dan dikafankan. Jenazah arwah kemudian semasa jenazah arwah ni dimandikan, Ustaz melihat ada sesuatu lembaga yang sedang menjilat-jilat air mandian jenazah mayat Wak Tantori ni. Kalau anda dapat melihat, bagaimanakah perasaan anda? Tapi sebab seorang ustaz yang mempunyai ilmu yang dalam, yang kuat, jadi beliau seperti orang-orang yang biasa yang melihat seakan-akan tidak melihatnya. Setelah Wak Tantori dimandikan dan dikafankan, jenazah arwah kemudian dikebumikan di tanah perkuburan Islam di hujung kampung pada malam tersebut. Malam tu juga jenazah arwah Wak Tantori ni dikebumikan. Malam itu juga. Selesai kebumian pada malam itu, tinggallah Mak Tijah dan 3 orang anaknya dan beberapa orang ahli keluarganya dan seorang anak perempuannya. Kerana letih kebanyakan mereka tertidur. Tidak beberapa lama kemudian Mak Tijah terdengar bunyi seperti sesuatu yang menyusur di bawah rumahnya, tempat arwah Wak Tantori dimandikan tadi. Pada mulanya Mak Tijah ingatkan kucing. Bagaimanapun bunyi itu semakin kuat, seperti sesuatu yang sedang menjilat-jilat air mandian tersebut. Mak Tijah cuba untuk memberanikan diri, turun ke bawah rumahnya sambil membawa lampu picit. Sebaik saja dia menyuluh ke arah bunyi suara itu, Mak Tijah terkejut apabila melihat sesusuk tubuh manusia tinggal rangka menyerupai suaminya sedang menjilat air mandian suaminya. Mak Tijah mula rasa takut, bulu romanya tegak berdiri, namun dia masih menyuluh ke arah lembaga itu dengan berani. Apa tu? Abang ke tu? Tetapi suaminya telah meninggal dunia, dan siapakah lembaga yang menyerupai wajah suaminya itu? Namun dia masih menyuluh juga ke arah lembaga itu dengan berani. Lembaga itu sedang berlutut di bawah rumah dan berenung wajah Mak Tijah. Pada mulanya Mak Tijah cuba merahsiakan perkara itu kepada sesiapa pun, walaupun keluarganya sendiri ataupun keluarga yang terdekat. Tetapi kerana takut perkara itu berulang kembali, dia menceritakan juga kepada Ustaz pada keesokan harinya. Ustaz bersetuju membantu Mak Tijah dan berjanji akan datang ke rumahnya pada lewat malam. Seperti mana yang dijanjikan, Ustaz melihat sendiri lembaga seperti arwah Wak Tantori sedang menjilat-jilat air mayatnya bagaikan kehausan. Ustaz kemudian segera membaca ayat suci. Secepat kilat lembaga itu hilang daripada pandangan mereka. Sejak peristiwa itu, lembaga Wak Tantori tidak lagi pulang ke rumahnya. Setelah diselidik latar belakang arwah Wak Tantori, rupanya selama ini arwah Wak Tantori ni ada membela hantu raya untuk membuat dia kelihatan muda dan kuat. Tanpa perlu diketahui isteri serta anak-anaknya, setiap kerja yang dilakukan oleh Wak Tantori ni semuanya dibantu oleh hantu rayanya. Kerana itulah dia lebih suka bersendirian pergi menangkap ikan kerana bertemankan hantu raya yang dibelanya. Kejadian serupa ini banyak berlaku di mana-mana pun. Apabila individu yang tertentu bersekongkol dengan jin atau syaitan, perkara ini haruslah menjadi pengajaran kepada kita semua supaya dapat menghindarkan diri dari kejadian yang dimurkai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang baik itu jadikan tauladan, yang buruk itu jadikan sempadan. Apa-apa pun, kita akan bertemu lagi di dalam kisah-kisah seram. Dan jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang aku ceritakan kepada anda. Assalamualaikum. Bye. Berjumpa lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui diri anda.